Ah. Al-Khatim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. 35 Al-Ajwad. Di dalamlah tuan-tuan yang berbahagia, tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para jamaah maghrib, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berjumpa lagi kita pada kali ini dan direzekikan lagi kita untuk meningkatkan, menambahkan amalan-amalan kita untuk dijadikan perbekalan bila kita mati nanti. Kita masih diberi nyawa oleh Allah SWT. Dalam keadaan hari ini disaksikan ada setiap hari kematian demi kematian datang menjemput rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita. Maka akan sampai suatu masa panggilan maut tadi akan datang kepada kita pula. Ya. Ke orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah SWT, meyakini hakikat perkara tersebut. Yakin dan beriman dengan perkara tersebut. Makna yakin beriman di situ kita mempersiapkan serapinya untuk kehidupan selepas alam dunia ini. Ini orang yang beriman. Kalau orang yang kurang atau tidak beriman, dia tidak ada membuat apa-apa persiapan untuk alam akhirat. Ya, dia hanya sibuk dan terus demi terus kelangsungan untuk memperbanyakkan hazanah-hazanah dunia, kesenangan-kesenangan dunia yang akan ditinggalkan. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan, masih berada di penghujung Rejab. Ya, malam ni tak silap saya 26 Rejab ya. Jadi Rejab sebenarnya yang kita ketahui adalah bulan Syahrullah, bulan Allah SWT, bulan di mana kita disuruh bercucuk tanam. Istilah di sini adalah kita meningkatkan, menambahkan lagi, menggiatkan lagi amal-amal ketaatan kita kepada Allah SWT. Supaya bila sampai Syaban nanti tinggal kita tanaman-tanaman ini kita akan baja, kita akan siram, suburkan lagi. Dan akhirnya sampai pada Ramadan kita akan tuai hasil.
mana kita akan mengecapi hasilnya pada bulan Ramadan. Ya ini bila sampai Ramadan nanti kita akan merasa sesuatu kelainan. Tidak macam Ramadan yang biasa-biasa, yang dahulu. Ya, kita ada kalanya ataupun ramai di kalangan kita yang menyambut Ramadan tu semangatnya pada awal Ramadan je. Masuk pertengahan semakin kurang, semakin susut. Sehinggalah hujung Ramadan. Ya, kurang bersemangat untuk kita menambah amal, datang ke masjid, bertarawih dan sebagainya. Jadi orang mukmin dia akan menggunakan Ramadan tadi adalah bulan untuk dia menuai hasil. Dia akan berlumba-lumba meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, kerana pada bulan tersebut amalan-amalan amat besar diganda-gandakan oleh Allah SWT. Ya. Amalan sunat jadikan fardu. Fardu akan diganda-gandakan lagi SWT. Ya, bulan keampunan. Ikan-ikan di laut akan memohon keampunan kepada orang yang berpuasa. Doa-doa orang yang berpuasa sangat dimakbulkan SWT. Syaitan-syaitan ditambat. Ya. Syurga dihias untuk orang-orang yang berpuasa. Bau busuk mulut orang yang berpuasa itu besok lebih baik lebih harum daripada bau kasturi di akhirat. Jadi ya, untuk kita dapat rasa keseronokan kemanisan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, bermula pada Rejab, Syaban. Sebab itu kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Ya Allah, berilah kami keberkatan Rejab dan Syaban. Apa makna doa tersebut? Apa yang kita minta keberkatan pada Rejab tadi ataupun Syaban? Ulama boleh tahu keberkatan padanya Rejab dan Syaban itu ialah pada amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan tersebut. Kalau kita mana bulan Rejab tu, kita dah mula mengaji, menggiatkan bacaan-bacaan Al-Quran kita, mula membanyakkan solat-solat sunat, mula melatih puasa-puasa sunat, ya, mula melengkapkan 5 waktu ke masjid, ya, mula berzikir pada Allah, mula bersedekah, maka tuan-tuan insya-Allah, ya, itulah dikatakan keberkatan Rejab tadi. Ada penambahan amal dalam kehidupan kita, ya, sehingga Syaban hingga Ramadan. Dan insya-Allah kita pun tinggal esok malam masuk 27 Rejab. Ya, bulannya apa nama katakan berlakunya apa? Hari berlakunya Isra dan Mi'raj. Ini tuan-tuan satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa agung. Isra dan Mi'raj ini. Jadi mungkin di sini Ustaz akan panggil penceramah untuk bagi tazkirah pada kita. Yang paling penting tuan-tuan kita faham bahawa daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang begitu besar untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi yang diperlihatkan kekuasaan, keagungan Allah SWT semasa berlaku Isra dan Mi'raj tadi, memberitahu pada kita, umatnya, kita tak pernah tengok syurga, kita tidak pernah tengok neraka. Kita tak pernah melihat siksaan demi siksaan kerana perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat ini. Tapi Nabi telah dilihatkan. Maka daripada perkhabaran Nabi tadi, orang yang beriman dia akan berusaha untuk merebut peluang-peluang yang Nabi ceritakan. Jika dia membawa keuntungan kebaikan, macam apakah kebaikan orang yang jihad fi sabilillah, ya, apakah kelebihan orang yang mempertahankan iman, macam keluarga tukang sikat kepada Firaun, ya, Masitah. Apakah, ya, balasan untuk orang yang
mencuaikan sembahyang. Tu Nabi lihat dengan mata macam mana siasat. Orang tu sembahyang tapi dia cuai. Sembahyang tu tak dijaga. Ikut suka dia sembahyang akhir waktu, kadang-kadang qada. Maka orang yang berat sujud bersama Allah ni besok dihempap dengan batu yang sangat sangat besar sehingga kepalanya pecah berkecai. Kan sekali diulang-ulang sampai habis dosanya. Untuk orang yang makan riba, penzina, orang yang tidak jalankan amanah, terlalu banyak tuan-tuan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. InsyaAllah mudah-mudahan esok di sini ada ceramah yang dapat menyentuh perkara tersebut. Baik, dengan itu kita akan berubah, ya. Kita akan menjauhi larangan Allah dan kita akan dekatkan diri kita kepada Allah SWT. InsyaAllah, ya, kita sama-sama selawat. Al-Ajwad ayat 35. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Ajwad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ajwadin nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Ahad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Ahsan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ahsanin nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-akhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ahyan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-akhsha lillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-akhidhi bil hujuzat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina akhiraya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina uzuni khair sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina arja'in nasi aqla sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina arhamin nasi bil ibad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ya, cukup satu akan datang 48 Al-Azhar. Baik, tuan-tuan rahimakumullah, kita sambung ya dalam tajuk kategori cita-cita. Tiap hari kita telah habis satu tajuk yang agak panjang, iaitu bahaya panjang harapan. Tuan-tuan dah sebut sedikit, insya-Allah mudah-mudahan dapat gambaran apakah dia dikatakan panjang harapan tadi. Ya. Dan kita pada malam ni masuk pada kategori cita-cita. Ketahuilah bahawa cita-cita manusia itu terbagi kepada 3. Kategori pertama iaitu orang-orang yang terdahulu, seperti para anbiya dan siddiqin. Mereka sekalian tidak mencita-citakan hidup menongkat langit, malah merasakan maut itu sentiasa hampir kepada diri mereka. Lantaran itu mereka selalu bersiap sedia untuk menerima maut, menerima mati, serta menumbuhkan segala perasaan mereka terhadap Allah Ta'ala dan taat kepadanya. Sebab itu mereka tiada mempunyai masa untuk mengurus urusan dunia sama sekali, kecuali yang terpenting dan yang merupakan tanggungjawab atas diri mereka. Ini tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah,
Kategori yang pertama, iaitu cita-citanya orang-orang yang dekat pada Allah SWT. Inilah yang kita kena tiru, kena ikut. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini tiap-tiap lepas sembahyang, tiap-tiap sembahyang tu kita berdoa minta supaya kita hidup macam mana orang-orang yang disebut oleh Allah SWT beri nikmat mereka ni. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dalam sembahyang supaya kita diberikan jalan yang lurus, iaitu jalan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Macam mana kehidupan mereka? Iaitu mereka itu cita-cita mereka ya hidup kat dunia ni sentiasa ingat mati. Rindu kepada mati. Kita ni macam mana? Kita sebab mati tu dah takut nak tinggalkan dunia. Sayang tinggalkan dunia ni. Tak sanggup nak berpisah dengan ahli keluarga, tak sanggup nak berpisah dengan harta benda yang kita kumpul banyak-banyak. Ini kita takut pada mati. Kalau orang sebut mati tu macam tak selesa. Ya. Sedangkan orang-orang yang dekat pada Allah, nabi-nabi, rasul, wali-wali Allah, mereka itu rindu untuk bertemu dengan Allah SWT. Ya, ada tuan-tuan dalam diri kita macam ni. Bila lah aku nak mati ni, rindu tak sabar untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu para sahabat Rasulullah minan siddiqin, ya, mereka juga kalau ada tashkil untuk pergi ghazwah, peperangan, wah mereka berebut. Yang tua, yang muda, lelaki, wanita, semua. Ini pergi nak jihad ni, nak mati. Mereka ingin nak mati jalan yang mulia tadi. Maknanya mereka tak takut kematian. Sampai ketika itu orang-orang yang tua pun pergi. Abu Ayyub Ansari, sudah tua, pergi jihad fisabilillah. Ya. Ammar bin Jamuh, satu orang yang cacat. Dia dah pergi jumpa Nabi nak pergi jihad. Tapi Nabi kecualikan. Ammar bin Jamuh ni kamu tempang balik. Bila balik, isterinya cakap, kenapa abang balik? Tak ikut jihad? Ya, dia beritahu Nabi yang suruh balik. Dia tak percaya. Aku malulah ada suami yang penakut, pengecut macam ini. Ya. Dia pun bagi targhib, semangat buat suaminya. Maka suami pun ambil peralatan, ya, pedang, panah semua, terus dia naik tunggangan kuda dia dan pergi ke medan jihad. Dan masa dia nak pergi tadi, dia doa, ya Allah janganlah balikkan aku lagi. Macam tu orang yang ada iman, rindu untuk berjumpa Allah SWT. Akhirnya Ammar bin Jamuh telah syahid semasa di jalan Allah SWT. Ketika mayatnya nak dibawa balik, isterinya kutip mayat-mayat masa peperangan tadi, nak diambil untanya atau kenderaannya tadi tak nak bergerak, tak nak jalan, disebat macam mana kenderaannya tak nak jalan. Oh, rupanya Ammar bin Jamuh telah berdoa supaya mayat itu tidak dikembalikan lagi, ditanam di mana tempat dia syahid tadi. Itu tuan-tuan, ya, kehidupan orang-orang yang dekat pada Allah SWT. Tak macam kita ingin hidup lagi lama, lagi lama, lagi lama. Minta lagi doa panjang umur, panjang umur. Walhal orang-orang yang soleh, mereka terlalu rindu untuk berjumpa Allah SWT. Mereka sentiasa rasa mati itu dekat hampir pada mereka. Sehingga mereka tidak ada masa untuk
mengurus urusan dunia. Kalau kita lihat tuan-tuan, baginda Nabi SAW selepas dilantik menjadi Nabi, Rasul, selama 23 tahun tu Nabi telah tinggalkan semua urusan-urusan berkaitan dengan perniagaan. Dulu dia pengembala kambing, tinggal semua. Nabi sepenuh masa mendawah umat kepada la ilaha illallah. Sehingga rumah Nabi pernah 3 purnama tidak menyala api. Ya. Lihat rumah Nabi SAW, tikanya itu daripada pelepah-pelepah kurma. Bantalnya kulit haiwan yang telah dibersihkan, diisi dengan daun-daun kurma. Nah, ya. Rumah baginda Nabi SAW. Sebenarnya para anbiya dan siddiqin itu telah sampai ke muncak cinta kepada Allah dan cinta kepada hari akhirat. Sehingga jika dikatakan kepada mereka bahawa kamu akan mati esok, nescaya mereka tiada dapat sesuatu yang kurang dari amal-amal soleh mereka untuk ditambah. Ini tuan-tuan, para ahlullah yang dekat bersama Ta'ala, yang kita patut ikuti, jadikan contoh. Mereka punya tahap cinta kepada Allah dan cinta kepada kematian tu sampai dah tak ada amalan nak ditambah lagi. Tiap-tiap hari macam tu amalan dia. Kan kita ni amalan kadang wah rajin, bersemangat beramal ibadah. Ada kala kosong, zero. Lemah masjid. Seminggu aku tak turun masjid ni. Malas betul lah. Kuliah pun dah lama tak begini. Sibuk dengan layan cucu. Macam tu. Sibuk dengan pertanian, sibuk ke laut, macam tu. Sibuk dengan perniagaan. Sampai masjid, amal ibadah kita pun tonggang langgang. Banyak terlopong. Berzikir tidak, mengaji tidak, solat-solat sunat banyak yang tak dibuat. Tetapi berbeza orang-orang yang dekat bersama Ta'ala. Mereka itu tak pernah kurangkan amalan tadi. Bermakna kalau dia nak diambil nyawa dia, dah cukup amal sentiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita mau macam itulah tuan-tuan, dalam keadaan kita lapang atau sibuk, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kita di tempatan atau bermusafir, amalan-amalan agama ni kita jaga. Tak tinggal solat jamaah, qabliyah, ba'diyah tak tinggal, duha tak tinggal, tahajud tak tinggal, Quran hari-hari baca. Zikir tu masuk pantang lepus. Lidahnya berzikir, selawat, istighfar. Wah, ini orang yang mirip meniru kehidupan kekasih-kekasih Allah SWT, para sahabat, para anbiya. Sentiasa 24 jam lidahnya dibasahi dengan zikir. Sentiasa ingat malaikat dekat, malaikat maut nak cabut nyawa. Macam tu, tuan-tuan. Kita kena ada macam tu. Kita ni ingat mati pun tidak, tuan-tuan. Lalu kubur pun tak ingat mati. Kadang-kadang hantar jenazah kawan-kawan kita ke kubur pun kita tak ingat mati. Boleh gelak-gelak, ketawa, minum, kadang isap rokok. Allahu Akbar. Lemahnya kita, tuan-tuan, ya, dengan kehidupan. Walhal kita ni dah diajar beriman dengan kematian. Aku akan mati. Macam mana nasib aku besok di alam akhirat, di alam barzah, selamat atau tidak? Ya. Kalau sahabat je bagi tahu kamu akan mati esok, nasib mereka tidak dapat sesuatu yang kurang. Boleh. Sekarang mau boleh ambil nyawa. Sebab apa? Amalan mereka sentiasa meningkat. Sembayang sahabat ni, tuan-tuan, lepas isyak kena sampai subuh. Macam tu. Hatam Quran ada yang 1 malam boleh hatam. Ada yang 3 hari hatam Quran. Jadi hidup tu sentiasa sibuk dengan amal ibadah kepada Allah SWT. Kita ni terbalik. Hidup kita sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tak cukup-cukup dengan dunia lagi.
Amal ibadah belum cukup lagi pun kita tak perasan lagi, tak sedar lagi. Ada keinginan nak menambah harta benda lagi, ada keinginan nak kejar pangkat, ada keinginan nak rebut jawatan itu, jawatan ini. Ada keinginan nak bertanding lagi. Pernah jawatan tu pegang berpuluh-puluh tahun, tak nak lepas lagi. Ini tuan-tuan orang yang tidak ingat kepada kehidupan akhirat. Sampai dia tak ada masa untuk cari perbekalan. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada kata tersebut. Selain dari yang biasa mereka lakukan setiap hari, mereka tiada pernah gentarkan maut, kerana mereka telah sampai ke muncak yang amat tinggi dalam mencintai Allah dan mentaatinya. Jika mati pun mereka tiada meninggalkan suatu pusaka yang akan memberikan diri mereka, yang tidak akan memberatkan diri mereka ketika berada dalam kubur. Orang-orang yang dekat pada Allah SWT, Nabi-Nabi, para sahabat, mereka itu tuan-tuan, tahap kemuncaknya itu dah maksima. Tak takut kepada kematian. Bila-bila mati. Memang mencintai kematian. Sebab tuan-tuan, kalau kita dalam kata-kata Ahlullah radhiyallahu ta'ala, kalau kita itu tidak mati, seolah-olah takut pada mati, seolah-olah kita itu tidak ingin menemui Allah SWT. Syarat untuk kita berjumpa Allah SWT, kita kena mati. Walaupun kita tahu mati itu suatu perkara yang amat tragis, amat dahsyat. Sakitnya mati itu macam mana tuan-tuan pun dah diulang-ulang. Bukan kata sakit yang biasa. Pemuncak pada kesakitan itu adalah ketika sakaratul maut. Seperti kibas yang disiat kulitnya hidup-hidup. Itulah sakitnya mati. Kita kena tempuh untuk kita jumpa Allah SWT. Ya. Mau tak mau? Ya. Seperti duri mengkuang, yang dimasukkan dalam badan kita, ditarik dalam keadaan menyongsang. Itulah sakitnya mati. Seperti jika orang kafir tusukkan 70 tusukan pedang. Kalau orang kafir itu tusuk 100, dengan kata 100 tusukan pedang. Ini kita injection jarum takut. Ya. Ini kan tuan-tuan, pedang tadi tusuk, Tapi kita kena tempuh perkara tadi demi cinta mati dan ingin berjumpa Allah SWT. Tapi tak boleh hanya ingin jumpa Allah dengan angan-angan yang kosong. Amalan tidak kita lakukan. Tak bertambah amalan tadi. Macam tu biasa-biasa. Bayang kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Macam tu. Quran kadang baca, lama tak baca. Ya. Demikianlah keadaan hidup dan mati orang-orang utama ini sesuai dengan bunyi hadis yang berikut. Wallazi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fa zanantu anni adauha hatta uqbat wala rafa'tu luqmatan fa zanantu anni usighuha hatta ughadda biha minal maut. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, setiap aku mengangkat kakiku lalu menyangka dapat meletakkan semula, tiba-tiba aku diwafatkan. Dan setiap aku menyuap makanan di mulutku lalu menyangka dapat menelannya, tiba-tiba ia menyengkang di anak tekakku, maka matilah aku. Ini hadis Nabi SAW. Ya. Supaya kita ada rasa macam tu.
Ini kita waktu isyak ni belum tentu esok kita jumpa waktu subuh. Ya. Tuan-tuan makan malam ini belum tentu tuan-tuan dapat bersarapan. Sehingga di sini kalau kita angkat kaki kanan, adakah kita boleh meletakkan balik kaki tu? Belum tentu lagi. Ya, mungkin nanti tu dah dicabut nyawa kita. Ini saya sebelum pergi tadi, ahli Korea saya telah meninggal dunia sebelum masa, ya. Jadi sama-samalah tuan, saya minta tuan-tuan dia supaya saya pun tak sempat nak uruskan ni sebab ada pengajian di sini. Pihak masjid, kamu baik telah uruskan, ya. Ke bumi lepas isyak ni. Hadiahkan tu. Mungkin sebagian tuan-tuan kenal namanya Muhammad bin Sehat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali Nabi SAW pernah bertayamum sedang air ada di sekitarnya, maka baginda pun diberitahu. Jawab baginda, entahlah, aku tidak dapat memastikan sama ada aku boleh sampai ke tempat air itu. Jadi ada kawasan sekitar tu air, tapi ketika itu ya tempat yang kering. Nabi pun bertayamum, ya, untuk menyelesaikan ibadah. Jadi sahabat beritahu ada air kawasan ni, ya. Jadi Nabi khawatir, belum sempat ke tempat itu sudah diambil nyawanya. Itu Nabi SAW. Jadi kita ni tuan-tuan dalam setiap detik saat kena beranggapan macam tu. Bukan kata mati itu tunggu sakit. Bukan kata mati itu tunggu kita kaya. Ataupun mati itu sebab kita dah pernah pergi haji, tiap-tiap tahun umrah. Tidak tuan-tuan, mati itu bila-bila masa saja. Kena siap sedia istighfar banyak, ya, selawat banyak, penuhkan kehidupan kita dengan amal ibadah bersama Ta'ala. Jadi kalau macam itu kita tidak ada masa untuk bersembang-sembang kosong. Kita tidak ada masa nak mengumpat mencerca. Ya. Kerana kita tahu aku ni bila-bila masa saja, lagi-lagi lah umur kita ni baina sitin wa sab'in, antara 60 70 tahun. Semua kawan-kawan kamu sudah pergi. Ya. Kapan masa pula giliran aku akan dipanggil oleh Allah SWT. Kategori kedua, iaitu orang yang bersifat pertengahan dari golongan orang yang baik dan taat. Cita-cita mereka untuk terus hidup agak pendek. Tidak pernah lalai dari mati Allah Ta'ala. Itu tadi kategori pertama. Orang-orang yang dekat sama Ta'ala daripada minan nabiin wasidikin wasyuhada wasalin, ya. Mereka itu bila-bila masa saja memang rindu kepada kematian. Sebab mereka apa? Dah cukup. Amal-amal ibadah mereka telah cukup. Ya, kalau diambil nyawa pun dah tak ada apa nak ditingkatkan dah. Sibuk 24 jam dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Ini kategori yang kedua. Masa benar mencukupi. Kita ambil sikit je mukadimah. Lepas tu boleh azan, insya-Allah. Cita mereka untuk terus hidup agak pendek. Tidak pernah lalai dari mengingati Allah. Tidak pernah lupa akan hari akhirat. Tiada sesuatu yang dapat mengalpakannya dari bersedia untuk menghadapi maut. Tidak sepanjang masa bertungkus lumus untuk mengejar keindahan dunia. Atau terberdayakan keindahan dan syahwatnya yang merosak dan membinasakannya. Ini golongan yang kedua tuan-tuan. Dia agak kurang sikit daripada golongan yang pertama tadi. Dia ada juga dengan kesibukan dunia, tapi dalam kesibukan dunia tadi dia tetap ingat pada Allah. Sambil bergelumbangan dunia sentiasa takut kepada kehidupan akhirat. Aku ni kalau mati macam mana? Tengah sibuk ni. Dia pun sentiasa berzikir, ibadah. Dia kerja dia pun tekun, taat, jujur, amanah, ya.
Sebab dia ingat mati. Ni aku tengah kerja ni, kalau aku buat amalan rasuah, mati macam mana? Macam tu. Jadi dia pun buat kerja dengan sungguh-sungguh. Ya, sentiasa dalam bekerja tadi ingat kehidupan akhirat. Ya, dan kita akan sambung di masa akan datang insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semoga yang sedikit ini Allah Taala beri kita semua fahaman, supaya kita ini cita-cita, kategori cita-cita kita ni ada meniru atau mirip pada orang-orang yang hampir pada Allah Taala, supaya kita berjaya juga. Tidak ada pilihan. Ya, kalau kita nak berjaya mesti meniru orang yang telah berjaya insya-Allah. Semoga kita dapat amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaulallahu minna minkum. Subhanallah wa bihamdihi.